Kita intro dulu. Saya ni kan sebetulnya kalau boleh tak nak tahu buat konten-konten yang dilihat macam hendak mempolitikkan ataupun hendak menidakkan ucapan-ucapan oleh Perdana Menteri. Sebab saya tak nak nanti anak-anak papa kata saya ini memang kaki cari salah Perdana Menteri saja. Tetapi bila kenyataan tersebut macam ialah dispin dan sebagainya, diberikan konotasi yang pelik-pelik, dijadikan naratif yang tidak betul. Jadi saya terpaksa bersuara supaya rakyat tidak terkeliru dan faham hakikat sebenar. Sebersalah tahu tak? Ibaratnya di luar mati katak, di dalam mati kutu, tak buat apa-apa terus mati, tahu tak masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini keluar tajuk berita yang telah dilaporkan oleh Bernama dan telah dikutip oleh beberapa sindiket berita-berita dekat negara kita ini, iaitu ucapan Perdana Menteri yang mengatakan usaha untuk membasmi kemiskinan dekat Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka sudah mencapai 100%. Di mana benda ini telah dilambungkan oleh anak-anak papa. Saya dah pasti dah. Mereka lambung gila-gila menyatakan bahawa tengoklah Perdana Menteri kita berjaya membasmi kemiskinan tegar dekat Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. 100% dah tak adalah miskin tegar dekat tiga-tiga negeri ini. Soalan kita, betul ke? Macam pelik je kan? Sebab kalau betul lah tidak ada lagi kemiskinan tegar dekat ketiga-tiga negeri ini, sudah pastilah selepas ini tidak akan ada asnaf orang miskin dekat ketiga-tiga negeri ini. Dan tidak sepatutnya ada orang kata apa, laporan dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, ataupun yang paling penting sekali, tidak akan ada orang yang duk bergelandangan, yang duk kita nampak minta sedekah sana sini, melainkan warga asing dan macam-macam lagi lah. Sepatutnya tak ada dah semua tu. Tetapi hakikatnya masih ada. Jadi betul ke PMX telah berjaya membasmi kemiskinan 100% dekat ketiga-tiga negeri ini? Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan sekalian. Anda kena tengok betul-betul tajuk berita itu dan anda kena baca berita itu sampai habis. PMX kata usaha untuk membasmi kemiskinan dekat ketiga-tiga negeri ini dah capai 100%. Bukannya ketiga-tiga negeri ini dah capai kadar kemiskinan sifar 100%. Bukan macam tu. Maksudnya kat sini ialah Perdana Menteri nak kata mereka telah buat 100% usaha mereka dah buat macam-macam segala benda mereka dah lakukan untuk cuba membasmi kemiskinan dekat ketiga-tiga negeri ini. Masalahnya sekarang ini, adakah dana oleh itu memadai sebenarnya? Sebab kalau kita perhatikan, rasa-rasanya lah mereka yang berada dekat kemiskinan tegar ini cuma 10% sahaja ataupun mungkin kurang yang telah berjaya dikeluarkan daripada kadar tersebut. Bahkan berani saya katakan bilangan miskin tegar sebenarnya meningkat saban tahun, saban hari, terutamanya dekat ketiga-tiga negeri ini. Sebab apa saya cakap macam tu? Nombor satunya, kos sara hidup yang sangat-sangat tinggi pada ketika ini dengan kenaikan harga-harga barang. Beras pun bakal naik harga pada bulan depan. Kemudian peningkatan cukai itu, cukai ini dan sebagainya. Di mana cukai-cukai ini, orang-orang miskin tegar juga terpaksa membayarnya. Seperti cukai perkhidmatan dan macam-macam lagi. Memang mungkin mereka tak bayar directly. Tetapi mereka akan bayar secara tidak langsung. Sebab syarikat-syarikat yang mengeluarkan barangan dan sebagainya, yang menawarkan perkhidmatan, mereka ini yang akan mengenakan charge SST 8% tersebut. Dan akan diserapkan ke dalam harga produk yang dibeli oleh pengguna. Dan mereka ini juga membeli. Jadinya mereka tetap terpaksa membayar cukai itu walaupun secara tidak langsung. Ditambahkan lagi dengan nilai mata wang kita yang makin lama makin merudum yang menyebabkan nilai import kita meningkat. Bukan meningkat banyak, tetapi maksudnya harga semakin mahal, menyebabkan harga barangan kita pada ketika ini menjadi lebih mahal. Dan semua ini tuan-tuan dan puan sekalian telah menyumbang kepada peningkatan kadar miskin tegar dekat negara kita ini, terutamanya dekat bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Jadi di sini saya ingin mempersoalkan. Perdana Menteri kata kerajaan telah melakukan 100% usaha untuk membasmi miskin tegar dekat ketiga-tiga negeri ini. Soalan kita, adakah betul kerajaan telah melakukan 100%? Sebab apa yang kita lihat, seolah-olahnya apa yang dilakukan oleh kerajaan berlawanan dengan apa yang mereka klaim. Kerajaan kata mereka dah buat sebaik mungkin untuk membasmi kemiskinan. Tetapi dengan segala polisi-polisi yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini, peningkatan cukai, kenaikan harga barang dan macam-macam lagi, inilah bab kata saya tadi menambahkan lagi bilangan miskin tegar dekat ketiga-tiga negeri ini dan juga dekat seluruh negara kalau nak ikutkan. Jadi ini ibarat macam cakap lain buat lain sebenarnya. Dan dalam masa yang sama juga, persoalan timbul. Perdana Menteri cuma mention 3 negeri ini sahaja. Negeri-negeri lain bagaimana? Adakah negeri-negeri lain juga telah ada effort dan berapa persenkah effort dilakukan oleh Perdana Menteri dan kerajaan untuk membasmi kemiskinan dekat negeri-negeri lain macam contohnya dekat Perak, dekat Pahang, dekat Johor dan sebagainya?
ataupun mungkin effort dekat negeri-negeri lain, terutamanya negeri-negeri pembangkang, tidaklah selebat yang dilakukan di negeri-negeri Pakatan Harapan Barisan Nasional. Kita tidak tahu, tidak menuduh, tetapi sekadar mempersoalkan tentang keabsahan fakta di situ. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi, saya buat video ini bukanlah untuk mempertikaikan apa yang Perdana Menteri kata. Cuma untuk membetulkan naratif supaya tidak akan ada orang yang termakan naratif songsang oleh anak-anak papa yang konon-kononnya menyatakan, oh inilah dia, nampak Perdana Menteri telah berjaya membasmi kemiskinan Tenggar 100% dekat 3 negeri ini. Sedangkan hakikatnya 3 negeri ini masih lagi mencatatkan miskin yang banyak, terutamanya miskin bandar, dan ini tidak boleh kita diamkan begitu saja. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan sekalian, kita juga hendak mempersoalkan tentang apakah langkah-langkah membasmi kemiskinan Tenggar yang dilakukan oleh kerajaan ini tatkala kerajaan sehingga kini mengeluarkan segala polisi-polisi yang menyesakkan lagi rakyat, seperti kenaikan harga barang, penambahan cukai-cukai dan juga peningkatan kadar bil-bil utility yang akan dikenakan, yang dirasakan oleh rakyat, termasuklah golongan-golongan miskin Tenggar ini. Dan inilah persoalan-persoalan yang saya rasa kerajaan perlu jawab sekiranya kalau memang benar mereka beriltizam untuk mengatasi masalah miskin Tenggar, bukan sahaja dekat 3 negeri ini tetapi di seluruh negara juga. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, kita hanya mampu untuk memberikan cadangan ataupun pandangan dan mungkin juga sesekali bertanyakan soalan. Sebab at the end of the day, kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuatu hati mereka kan? Sebab Sani Hamzah dah kata macam ini. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.